Salam sejahtera. Tindakan Meta baru-baru ini menyebabkan live di Facebook dalam himpunan Selamatkan Palestin, kegagalan mereka menyiarkan ataupun menyebabkan siaran langsung itu tidak dapat ditayangkan mendapat perhatian kerajaan, terutamanya Fahmi Fadzil. Ini apabila kata Fahmi perkara itu satu penghinaan kepada kerajaan dan beliau menuntut supaya Meta memohon maaf secara terbuka. Kemarin juga Meta telah melaksanakan apa yang diminta oleh kerajaan. Ini satu tindakan yang sangat terpuji. Meta mengakui kekilafan mereka di dalam hal itu. Pengakuan maaf dan permohonan maaf Meta itu telah disampaikan kepada Anwar Ibrahim, dan yang hebatnya seluruh dunia mengambil maklum dan kini mengambil peduli. Mereka kini melihat betapa besarnya pengaruh Anwar Ibrahim sehingga Meta yang berstatus sebagai syarikat besar di dunia, gergasi besar di dunia ini pun sanggup memohon maaf daripada Anwar Ibrahim. Betapa besarnya pengaruh Anwar Ibrahim. Tapi yang lebih membuatkan kita kagum dan bangga dengan Anwar Ibrahim ialah tindakan beliau yang walaupun berulang-ulang kali dikecewakan. Bahkan bukan saja Meta, banyak lagi orang lain yang menghina Anwar Ibrahim, yang menyebabkan beliau disumbat di dalam penjara. Beliau maafkan. Kali ini pula tindakan Anwar Ibrahim memberikan kemaafan kepada Meta patut dipuji oleh rakyat Malaysia. Saya rasa tidak ada pemimpin yang sehebat Anwar Ibrahim dalam soal memaafkan orang lain. Anwar Ibrahim move on. Dia tak ambil kisah sangat dengan orang yang menyakitkan hati ataupun memfitnah beliau. Anwar Ibrahim akhirnya maafkan Meta. Makna kata, Meta tidak akan diharamkan di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima permohonan maaf Meta yang menurunkan kandungan akaun Facebook dan Instagramnya berkait pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh minggu lalu, kata jurucakap kerajaan. Fahmi Fadzil berkata kerajaan berharap kejadian itu tidak berulang dan menegaskan Meta jangan pilih kasih. Perdana Menteri memaklumkan bahawa sahabat beliau termasuk berada di Timur Tengah. Membaca berita tersebut bermaksud ia telah sampai ke seantero dunia, kata Menteri Komunikasi dalam sidang media di kementeriannya. Semalam kerajaan menuntut permohonan maaf daripada Meta, syarikat induk Facebook dan Instagram, kerana menurunkan beberapa hantaran media sosial Anwar berkait Ismail. Pejabat Perdana Menteri PMO berkata, tuntutan itu dibuat ketika Fahmi dan Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Salim Fattah Din bertemu wakil Meta semalam. Susulan permohonan maaf itu, kandungan tersebut dikembalikan dengan label berita sebenar yang bersesuaian, kata jurucakap Meta kepada Reuters dalam maklum balas email. Sementara itu, Fahmi berkata beliau meminta Meta memberikan garis panduan terkini dari semasa ke semasa kerana dimaklumkan ia akan berubah-ubah khususnya mengenai isu geopolitik. Dalam perkembangan lain, Fahmi berkata cadangan mewujudkan aplikasi media sosial khusus untuk kegunaan rakyat Malaysia bukan keutamaan buat masa ini memandangkan kos yang tinggi. Lalu Fahmi dilapor berkata kerajaan akan meneliti cadangan tersebut seperti yang sedang diusahakan beberapa negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini satu lagi kejutan paling mengejutkan dan pasti akan memberikan kekecewaan kepada Perikatan Nasional Pembangkang.
Kalau beliau terus duduk selama 2 penggal lagi, saya yakin Malaysia jadi kuat semula, kata Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor merujuk kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan pencapaian luar biasa yang sedang dikecap oleh negara Malaysia, terutamanya keyakinan para pelabur dan juga pengukuhan ekonomi Malaysia, dapat dilihat Anwar Ibrahim ialah orang yang paling tepat sekali telah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Bayangkan, tidak sampai 2 tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kita sudah mula dapat melihat hala tuju dan ke mana arah Malaysia selepas ini. Itu sebabnya kalau Anwar Ibrahim diberikan lagi tempoh sehingga 2 penggal, yaitu maksimum sebagai Perdana Menteri, ini akan menjadi petanda negara Malaysia bakal menjadi harimau Malaya yang berngaum semula dan mampu mengalahkan negara-negara Asia yang lain. Pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, optimis Malaysia akan menjadi kuat semula jika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengemudi negara. Dalam satu video yang dimuat naik di Facebook beliau hari ini, Menteri Besar Selangor itu memuji langkah diambil kerajaan yang menyaksikan ringgit kembali pulih. Hari ini, walaupun orang tuduh macam-macam tentang ketidakupayaan, ringgit kita kembali pulih di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan. Kedudukan ekonomi juga bertambah baik. Bursa saham lebih beberapa minggu lalu telah mencatat mata lebih 1,600, dulu nak cecah 1,500 pun tak mampu, kata Amiruddin Syari. Kalau Anwar terus duduk selama 2 penggal, saya yakin Malaysia akan jadi kuat semula dan kita harus beri dukungan sepenuhnya, katanya lagi. Dalam videonya itu, Amiruddin yang juga Parlimen Gombak turut mengimbas langkah-langkah yang diambil kerajaan bagi mengatasi masalah dihadapi sebelum ini. Sebelum ini, kita bukan ada masalah harga barang sahaja, tetapi kita ada masalah bekalan harga barang. Sebaik kerajaan perpaduan dapat diwujudkan, kita tak dengar ayam dan telur tidak cukup. Kita tak dengar bekalan-bekalan barangan tidak cukup. Oleh kerana tetapi kita mampu mengumpulkan kekuatan, maka hari ini isu-isu tersebut telah kita selesaikan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, walau macam manapun pembangkang cuba menepis atau cuba memutar belit spin tentang kemajuan negara ini, bukti dan data, nombor-nombor yang telah didedahkan amat tepat dan tiada seorang pun antara kita yang boleh menafikannya. Kejayaan Anwar memimpin negara ini, buktinya sekarang ini Malaysia kini mula dipandang di serata dunia. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini bukti bahawa negara kita Malaysia di bawah kepimpinan kerajaan perpaduan, di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, kini berada di hala tuju yang betul, di arah yang tepat, walaupun pembangkang kini mula menggelupur meroyan. Kerana dapat melihat dan menghidu, mereka kini bakal kehilangan modal politik ekonomi untuk mahu menjatuhkan atau memburuk-burukkan kepimpinan kerajaan Anwar Ibrahim. Ini apabila Rafizi menegaskan ringgit mengukuh, bukti dasar kerajaan berhasil. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan prestasi mata wang negara yang mengukuh membuktikan hala tuju dan dasar kerajaan sedang berhasil. Bergerak ke hadapan, menurut Rafizi, kerajaan menjangkakan
Pemotongan kadar faedah pertama di Amerika Syarikat yang boleh berlaku seawal pertengahan September akan terus mengukuhkan lagi kedudukan ringgit. Hal ini membuktikan bahawa hala 7 dasar kerajaan sedang berhasil dan mula menarik perhatian serta keyakinan semula pelabur. Komitmen kerajaan perpaduan terhadap pembaharuan fiskal yang sukar dan perancangan ekonomi yang komprehensif menghasilkan satu naratif pertumbuhan ekonomi yang baru, katanya dalam hantaran di media sosial hari ini. Rafizi berkata, ketika ini juga berlaku beberapa perkembangan terkini berkaitan ekonomi negara, termasuk naratif ekonomi yang meyakinkan, pelaburan asing yang makin meningkat, dan komitmen pengukuhan fiskal serta pertumbuhan ekonomi Malaysia yang diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun 2024. Jelasnya, faktor-faktor itu juga menjadi tanda-tanda pengukuhan mendadak ringgit akan berlaku. Mata wang tempatan telah mengatasi prestasi dolar Amerika Syarikat selama 10 hari berturut-turut, iaitu prestasi terbaik dalam 14 tahun. Setakat ini, ringgit telah mengukuh sebanyak 2.616% berbanding dolar Amerika Syarikat. Malah, prestasi ringgit juga mengatasi beberapa mata wang utama antarabangsa seperti Pounds British, RMB China dan juga Euro. Ringgit adalah satu-satunya mata wang di Asia yang telah mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat, katanya lagi. Terdahulu media tempatan melaporkan ringgit mengekalkan aliran peningkatan untuk ke-10 hari berturut-turut pada Jumaat lalu, mencecah paras tertinggi dalam tempoh 14 bulan pada 4.49 ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat. Situasi itu bertepatan dengan jangkaan Kementerian Kewangan yang yakin ringgit diniagakan pada RM4.50 berbanding dolar Amerika Syarikat pada akhir tahun 2024, kesan kedudukan ekonomi negara yang positif. Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan pada Februari lalu pula berkata, kerjasama Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia serta Syarikat Pelaburan Berkait Kerajaan GLIC dan Syarikat Berkaitan Kerajaan JLC bersedia untuk meningkatkan aliran masuk wang ke dalam pasaran pertukaran asing bagi mengukuhkan nilai ringgit. Katanya lagi, Bank Negara Malaysia juga sentiasa bersedia untuk mengambil langkah campur tangan dalam pasaran pertukaran mata wang asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan. Rafizi berkata, walaupun terdapat kata sepakat dalam kalangan firma penyelidikan bahawa ringgit akan terus mengukuh, tumpuannya kekal pada pelaksanaan dasar yang telah dirancang secara berkesan. Ekonomi dunia akan terus bergolak dalam masa terdekat yang akan terus mempengaruhi turun naik ringgit. Nilai ringgit hanya akan dapat dipertahan daripada ketidaktentuan global ini sekiranya ekonomi negara distrukturkan ke arah berteknologi tinggi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan, katanya lagi, sebagai ahli parlimen pandan itu. Sekian untuk kali ini, kita ucapkan tahniah ke atas kerajaan kerana kita negara Malaysia kini mengukuh dan kini menjadi bukti dasar kerajaan berhasil. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya setuju sangatlah dengan kenyataan daripada Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat. Apabila isu ponteng tegar ahli-ahli parlimen dalam persidangan parlimen kini mendapat perhatian. Sudah saban tahun, sudah saban hari, setiap hari netizen menyuarakan kebimbangan mereka berkait dengan kehadiran ahli-ahli parlimen ke Dewan Rakyat dalam persidangan Dewan Rakyat. Ada yang macam sengaja tidak hadir, ada yang memang bermasalah untuk hadir, ada juga yang telah tidak hadir berhari-hari, berpuluh-puluh hari. Netizen mula mempersoal,
Ahli-ahli parlimen ini dibayar gaji untuk hadir dalam perbahasan itu. Tapi kenapa sampai mereka pula tidak hadir? Lebih teruk lagi baru-baru ini semasa undi belah bahagi bagi menentukan Wan Faisal perlu digantung atau tidak dalam usul dibawa oleh kerajaan, apa yang dilihat ialah seramai lebih daripada 60 orang tidak hadir pada waktu itu, padahal itu ialah keputusan yang sangat serius dan sangat perlu diambil perhatian. Lebih mengecewakan, pembangkang sendiri pun tidak hadir pada waktu itu. Walhal, ianya sangat penting untuk menentukan nasib rakan mereka di dalam parlimen. Dan apa yang lebih mengecewakan ialah beberapa orang pemimpin besar di dalam Perikatan Nasional selalu tidak hadir dalam parlimen ketika sesi soal jawab bersama Perdana Menteri. Ketika Anwar Ibrahim tidak hadir, mereka betul-betul melalak di parlimen seakan-akan paling berani. Tapi ketika Anwar Ibrahim hadir dalam Dewan Parlimen, mereka pula tak pernah hadir untuk mendengar dan menanya tentang hal tersebut. Lebih teruk lagi, mereka tak berani pun menyalak di sana, melalak di sana. Saudara-saudara, waktu Anwar Ibrahim memberikan ruang untuk mereka bertanya, tak hadir pula. Jadi kita sangat sukalah apabila Speaker Dewan Rakyat, yaitu Johari Abdul, mengatakan ahli-ahli parlimen yang tidak hadir sidang parlimen kini berisiko hilang allowance. Ada netizen kata, sudah lama kami cakap, sudah lama kami mohon supaya parlimen bukan sekadar menghilangkan allowance yang tidak hadir, tapi potong gaji, kira gaji ikut hari mereka hadir. Ubah sistem gaji ahli parlimen, bukan lagi gaji bulan kata mereka, tapi bagi gaji harian, supaya mereka benar-benar hadir. Ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan Dewan Rakyat untuk tempoh tertentu berisiko kehilangan allowance. Sebaik Akta Perkhidmatan Parlimen PSA berkuat kuasa. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata kehadiran ahli parlimen jelas dinyatakan dalam undang-undang dan mereka yang tidak hadir selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan sah mungkin kehilangan kerusi mereka. Bagaimanapun, beliau berkata setakat ini tiada ahli parlimen yang kehilangan kerusi mereka atas sebab berkenan. Namun, saya telah berkali-kali memberi amaran bahawa ahli parlimen dipilih oleh rakyat untuk hadir ke parlimen. Jadi, saya mencadangkan supaya ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan Dewan Rakyat untuk jangka masa tertentu akan kehilangan allowance mereka. Kami hanya menunggu PSA mengeluarkannya, yang mungkin telah mendapat kelulusan kabinet. Ia mungkin dibentangkan pada penghujung persidangan Dewan Rakyat ketiga, katanya. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Lau Chow Kiong. Johari berkata sejak mengambil alih sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat, beliau telah membawa banyak pembaharuan di parlimen dan akan terus berbuat demikian untuk menambah baik semak dan imbang dalam kerajaan. Antaranya adalah memperkukuh jawatan kuasa pilihan khas parlimen serta membenarkan perbentangan dan perbahasan mengenai laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam dan Ketua Audit Negara di Dewan Negara. Mengulas mengenai lawatannya hari ini, beliau berkata ia merupakan salah satu usaha untuk membantu memperkukuh institusi speaker dan sebagai persiapan untuk persidangan speaker-speaker parlimen dan Dewan Undangan Negeri se-Malaysia 2024. Program itu bakal berlangsung pada 11 hingga 14 September di Kuching, Sarawak. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan. Bye.